Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak mempertimbangkan keluarga tambahan turut ditawarkan perumahan menerusi skim penempatan semula Darul Hana di Sungai Berdaun. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, satu tata cara telah diwujudkan bagi pemindahan penduduk ke kawasan perumahan yang lebih baik. Sudah ada satu tata cara untuk memindahkan masyarakat kenanya lebih terbuka dan lebih baik, dan saya telah mengarahkan pihak Jabatan Tanah dan Negeri bersama dengan wakil rakyat di sana untuk meneruskan usaha pemindahan yang dilakukan. Dia ada dua ya. Satunya ialah core family, iaitu keluarga asal. Yang keduanya adalah keluarga extended family. Dan ini akan juga kita timbangkan untuk diberi rumah, tapi di kawasan lain di Sungai Berdaun, extended family. Okay. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi II, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi turut memaklumkan tiga agensi utama iaitu pihak Jabatan Tanah dan Survey, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA dan Perbadanan Perumahan dan Pembangunan Sarawak telah melaksanakan proses land inquiry untuk semua ketua isi rumah KIR dari Kampung Parlimen Seman Lama, Kampung Semarang dan lot-lot tambahan. Beliau memberitahu sekiranya tiada kekangan, hampir 500 KIR dari kampung-kampung ini akan menjadi kumpulan pertama yang berpindah pada 1 Ogos 2022. Jelasnya, kampung lain yang terlibat adalah Kampung Pulau Hulu, Kampung Pulau Hilir dan Kampung Panglima Seman Hulu juga akan menjalani proses yang sama apabila fasa kedua dan ketiga bagi perumahan yang sedang dibina siap. Tambah beliau lagi, peringkat ini dijangka dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 di mana proses pemindahan bakal dijalankan dari semasa ke semasa sehingga kesemua 13 buah kampung berpindah sepenuhnya ke Darul Hana menjelang tahun 2030. Laporan seterusnya di Miri. Jumlah ketibaan pelancong ke negeri ini dijangka meningkat sepanjang musim perayaan ini. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Kesenian Sarawak, Datuk Sebastian Ting, sebelum ini kerajaan negeri mensasarkan ketibaan seramai 1.2 juta pengunjung sepanjang tahun ini. Malah katanya, beliau percaya jumlah kemasukan pelancong ke Sarawak boleh mencecah sehingga 1.5 juta orang walaupun kementeriannya mensasarkan seramai 1.2 juta pengunjung. Katanya, penerbangan dari Kuala Lumpur, Singapura dan Pulau Pinang dan juga dari Singapura ke Miri dan Kuching menunjukkan peningkatan sejak April tahun ini. Jelas Datuk Sebastian, beliau yakin peralihan negara ke fasa endemik bermula 1 Mei lalu menjadi penyumbang kemasukan pengunjung ke negeri ini. Tambah beliau, banyak kelonggaran telah diberikan oleh kerajaan dan rakyat kembali menikmati kehidupan secara normal dan lebih banyak aktiviti telah kembali aktif. Beliau berkata statistik kemasukan pelancong ke Miri juga menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan. Selanjutnya, kehadiran Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas Muhammad Raziz Hitam dan Adun Kalaka Muhammad Duri telah menyerikan lagi Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Anjuran Ranting PBB Kampung Melayu Roban. Majlis yang dihadiri lebih 150 penduduk kampung itu berlangsung di gelanggang sepak takraw Kampung Melayu Roban pada Khamis. Pada majlis tersebut, Muhammad Duri telah menyampaikan hadiah bagi pemenang pertandingan nyanyian lagu raya. Beliau turut menyampaikan hadiah bagi pemenang pertandingan keceriaan Rumah Api Hari Raya yang disertai 19 buah rumah. Manakala di Simunjan dengan seramai 56 orang pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simunjan menerima sumbangan zakat pada Jumaat. Penyerahan sumbangan zakat daripada Bank Rakyat itu telah disempurnakan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri. Berucap ringkas dalam majlis penyerahan sumbangan zakat Bank Rakyat bagi Parlimen Batang Sadong untuk kawasan Dun Simunjan di Rumah Rehat Sri Simunjan, beliau berharap sumbangan tersebut dapat membantu meringankan beban para pelajar yang kurang berkemampuan. Ahli Parlimen Batang Sadong itu menambah,
Para pelajar yang dipilih menerima sumbangan zakat itu adalah terdiri daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Beliau juga merakamkan penghargaan kepada pihak Bank Rakyat Cawangan Matang kerana membantu pelajar di Batang Sadong khususnya di Dun Simunjan dengan memberikan sumbangan kepada golongan asnaf. Hadir sama dalam majlis itu Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan Aula Dris, Pemangku Pegawai Daerah Simunjan Zainab Halib dan Pengurus Bank Rakyat Cawangan Matang Jaya Sharvina Sarbini. Sementara itu, Datuk Seri Nancy turut menyerahkan sumbangan zakat Bank Rakyat kepada seramai 36 orang pelajar yang kurang berkemampuan dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Gedong dalam majlis diadakan di Rumah Rehat N26 Gedong pada Jumaat. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Seri Nancy merakamkan penghargaan kepada pihak Bank Rakyat Cawangan Matang kerana membantu pelajar di Dun Gedong dengan memberikan sumbangan kepada golongan asnaf. Ditanya mengenai pembukaan sempadan untuk pelancongan pada 1 Mei lalu, beliau menyatakan perubahan baru dari segi dasar di mana pelancong daripada luar negara tidak perlu untuk menjalani PCR dan RTK. Dari sudut pelancongan, katanya masih banyak lagi tempat yang belum diterokai dan beliau menggalakkan supaya orang tempatan melancong di dalam negara. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam Aidilfitri, salam UKAS.